Hai semua, hari ini kita akan meneruskan kesinambungan pembelajaran kita dalam bab 2, yaitu perkembangan nasionalisme di Asia. Di akhir pembelajaran nanti, diharapkan semua murid dapat menerangkan perkembangan idea nasionalisme di Asia. Murid-murid sudah sedia? Okey, jom kita mulakan. Baik murid-murid, sesi pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari perkembangan idea nasionalisme di Barat. Dan hari ini kita akan belajar tentang perkembangan nasionalisme di Asia. Ya murid-murid, perkembangan nasionalisme di Asia ini merupakan kesinambungan idea nasionalisme di Barat. Kerana ia merupakan kesan daripada pertembungan yang berlaku dengan bangsa Eropah. Dengan itu, kedatangan dan penjajahan kuasa Eropah di Asia telah membangkitkan semangat nasionalisme di Asia seperti di India, di China, di Mesir, Empayar Uthmaniyah, dan di Jepun. Kita mulakan dengan nasionalisme di India. Nasionalisme di India merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Kebangkitan rakyat tempatan dalam dahagi India 1857 merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Kebangkitan ini telah dilancarkan oleh Sepoy. Sepoy merupakan askar upahan British yang berbangsa India. Dan pemberontakan ini merupakan reaksi kepada ancaman pengaruh British terhadap adat, budaya dan juga agama di India. Pada peringkat awal, penentangan penduduk tempatan ini lebih kepada isu sosio-agama ataupun gerakan yang terawal ini lebih menekankan terhadap isu-isu sosio-agama di mana Brahmo Samaj dan Arya Samaj telah menubuhkan pertubuhan yang telah menggiatkan lagi rasa kecintaan terhadap budaya tempatan, kesan daripada pengaruh Barat. Pada penghujung abad ke-19, perkembangan pendidikan Barat telah membawa kepada kemunculan golongan intelektual. Dan golongan intelektual inilah yang telah memulakan gerakan nasionalisme yang lebih tersusun. Mereka telah menubuhkan pertubuhan politik iaitu Indian National Congress pada tahun 1885 dan juga Liga Muslim 1906. Kemudian, pada awal abad ke-20, muncul gerakan yang lebih bersifat keras ataupun lebih radikal yang telah diketuai oleh golongan nasionalis yang radikal seperti Balgan Gadar Tilak, dan Bipin Chandrapal. Mereka telah menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Maksud secara militan di sini ialah di mana golongan ini telah menggunakan kekerasan dengan menggunakan senjata. Selepas Perang Dunia Pertama, INC ataupun India National
Kongres telah memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British dan tindakan ini telah diterajui oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Baik murid-murid, Satyagraha bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran. Dan konsep ini telah menjadi asas kepada perjuangan tanpa keganasan. Dan selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim telah membentuk satu jawatan kuasa khas bagi merangka rancangan pembahagian India, iaitu negara India dan juga negara Pakistan. Dan Pakistan telah merdeka pada 14 Ogos 1947 dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Governor General Pakistan. Dan India pula telah mencapai kemerdekaannya pada 15 Ogos 1947 dengan Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri pertama India. Kita teruskan dengan nasionalisme di China. Nasionalisme di China bertujuan untuk mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang Cina. Mereka ingin mengelak ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Nasionalisme di China ini sebenarnya bermula dengan penentangan dinasti Manchu ataupun kerajaan Manchuria. Penentangan ini berlaku kerana masyarakat China hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu kerana dinasti ini telah gagal menghalang kemasukan pengaruh barat di China. Dan dinasti ini dianggap sebagai orang luar dan telah kehilangan mandat. Okey. Kemudian, wujud gerakan nasionalisme anti-barat. Okey, gerakan ini diwujudkan untuk menentang campur tangan kuasa barat di China. Gerakan nasionalisme ini kemudiannya ditambahkan lagi dengan kemunculan Dr. Sun Yat-sen, iaitu tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China, dan beliau telah mengemukakan 3 prinsip, iaitu prinsip rakyat ataupun dikenali sebagai San Min Cui, iaitu prinsip yang menekankan ideologi perjuangan, iaitu nasionalisme, demokrasi dan juga kebajikan sosial. Prinsip ini telah menjadi asas kepada revolusi China pada tahun 1911. Dan revolusi ini telah berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu dan akhirnya muncullah pemerintahan republik di China. Nasionalisme yang seterusnya ialah nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan juga di Mesir. Baik. Nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan juga di Mesir lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan juga agama Islam yang telah diancam oleh imperialis Barat pada abad ke-19. Dan kesan daripada kesedaran ini telah mencetuskan gerakan pan-Islamisme dan gerakan Islah.
Baik, kita bincang dahulu apakah itu gerakan Islah. Baik, gerakan Islah merupakan satu gerakan pemulihan terhadap Islam. Gerakan ini telah dipelopori oleh Syed Jamal al-Din al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Baik, imperialisme Barat di Mesir telah menyebabkan berlaku pertembungan kebudayaan tempatan dengan mengubah budaya dan juga tradisi kepercayaan masyarakat tempatan. Dan dengan itu, gerakan Islah inilah yang telah menggesa dan menyeru umat Islam supaya berpegang teguh pada ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Okey. Baik, bagi gerakan pan-Islamisme pula, gerakan ini telah ditubuhkan oleh Syed Jamal al-Din Afghani, di mana beliau telah menubuhkan satu kumpulan yang dikenali sebagai Al-Urwah Al-Uthqa ataupun yang dikenali sebagai Ikatan yang Kuat. Okey, kumpulan ini ditubuhkan untuk memperkuatkan rasa persaudaraan dan juga umat yang maju. Persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Pertubuhan ini telah menerbitkan satu akhbar yang dikenali sebagai Al-Urwah Al-Uthqa, di mana akhbar ini bertujuan untuk menyebarkan idea penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia untuk membangkitkan semangat menghalang perluasan kuasa Barat. Dan pada tahun 1914, Empayar Uthmaniyah telah mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas oleh penjajah Barat supaya bangkit bersama-sama untuk berjuang menghalau dan mengusir penjajah. Baik. Pemerintahan Empayar Uthmaniyah iaitu Khalifah Abdul Hamid yang kedua telah menggerakkan idea pan-Islamisme ini, dan gerakan ini telah mendapat sokongan termasuklah di tanah Melayu. Di tanah Melayu dan juga di seluruh dunia lah. Contohnya di tanah Melayu adalah kebangkitan Tok Janggut menentang British pada tahun 1915 di Kelantan. Nasionalisme yang terakhir ialah nasionalisme di Jepun. Baik, nasionalisme di Jepun pula digerakkan oleh pemerintah Jepun untuk kesedaran bagi mencapai kemajuan dan mengelak ancaman imperialisme Barat. Dan orang yang bertanggungjawab untuk melancarkan gerakan pemulihan Jepun ialah Maharaja Mikado Meiji. Maharaja Mikado telah melancarkan pemulihan Jepun dengan menekankan pemodenan mengikut model Barat supaya Jepun dihormati dan dipandang tinggi oleh kuasa Barat. Prinsip dan semangat Bushido menjadi asas kepada pembinaan nasionalisme dalam kalangan rakyat dan semasa pemerintahan ataupun era pemulihan Meiji. Baik,
Semasa pemulihan Meiji ini, telah berlaku satu gerakan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun muncul sebagai negara industri, dan juga kuasa tentera yang kuat. Menjadi negara industri dan kuasa tentera yang kuat di Asia. Yang ini berlaku pada awal abad ke-20. Namun begitu, akibat daripada desakan ekonomi dan juga nasionalisme yang melampau oleh golongan tentera, ini telah menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialis di Asia. Baik. Bagi masyarakat Jepun, mereka mempunyai satu semangat yang dikenali sebagai semangat Bushido. Mereka terkenal dengan sikap ataupun semangat Bushido ini. Apakah itu Bushido? Bushido ini merupakan satu sikap sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita, sedia berkorban demi tanggungjawab terhadap ketua dan negara. Itulah sebabnya kalau kita lihat Jepun, pada awal abad ke-20, Jepun telah meluaskan empayarnya dengan menjajah negara-negara di Asia, termasuklah negara kita, terutamanya di Asia Tenggara. Baik murid-murid, dapatlah kita simpulkan di sini bahawa nasionalisme di Asia ini secara keseluruhannya, sama ada di Jepun, di Mesir, ataupun di China, di India, sebenarnya nasionalisme ini merupakan lebih bersifat untuk menamatkan penjajahan kuasa asing dan menuntut perubahan politik seiring dengan pembinaan negara bangsa. Contohnya di India, Mesir dan China. Ini semua berlaku dalam tempoh yang agak panjang, di mana mereka berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara masing-masing, seperti mana yang berlaku pada Empayar Uthmania dan juga Jepun. Jadi murid-murid, kita sewajarnya sedar dan juga harus mengambil iktibar dan sentiasa berwaspada untuk berurusan dengan orang luar ataupun kuasa asing. Kita mesti berwaspada terhadap anasir-anasir asing yang boleh menjejaskan kedaulatan bangsa dan negara kita. Terima kasih dan tahniah kepada semua murid kerana anda telah memberikan komitmen dan juga fokus pada sesi pembelajaran pada hari ini. Semoga semua yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, memberikan ilmu dan juga kemahiran kepada semua murid-murid. Dan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang.